Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Aina Zaha. Hai semua, korang semua apa khabar? Sihat ke? Saya harap korang semua tengah tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. InsyaAllah, amin. Saya Alhamdulillah sihat. Tengah buka Swiss sekejap. Hari ni hari Sabtu. No. Semalam Sabtu, hari ni hari Ahad. Tengok tu dah lupa tarikh. Sebab sibuk manjang. Kerja kan dah Isnin sampai Jumaat kerja. So Sabtu Ahad je lah yang masa free. Tu pun penat lelah kerja Isnin sampai Jumaat tu tak habis. Lepas tu sambung lagi hari Isnin kerja lagi. And seterusnya. Macam tu lah berulang-ulang. Dah lama tak buat video kan. Rindu sangat dekat korang. Rindu-rindu yang teramat. Sangat-sangat asyik teringat je kat korang. Tak tahu kenapa dia dah mungkin dah sebati kot diri saya dengan korang. Okay, last saya buat video dah 3 minggu lepas. Dan video yang terakhir tu saya post dan esoknya saya dapat berita yang agak sedih. Dan barulah dan mulalah episod kesedihan. Saya tak boleh nak gambarkan sebab muka saya korang tak nampak kan macam mana saya nak react. Tapi apa yang saya sampaikan tu memang sampai dia dekat dalam hati saya, apa saya rasa. Nak pendekkan cerita, saya agak berat nak post video yang seterusnya. Sebab video ni video terbaru. Video yang saya nak post tu, video tu dah lama, dalam 2-3 bulan lepas. Tak habis lagi. Saya nak habiskan video-video lama yang saya simpan tu. Dah perap lama saya nak habiskan sebab dah nak masuk tahun baru ni. Dan saya macam nak settlekan video tu. Rupanya tak sempat. Rasanya tak sempat sebab banyak lagi video yang belum post. Tak apalah, nanti saya cuba buat yang terbaik. Sekarang pagi tau, pukul 6.30. Baru lepas solat subuh. Korang dah solat subuh belum? Siapa yang belum tu, pergilah solat. Kalau dah terlajak tu, buat solat qada. InsyaAllah. Saya nak sambung balik cerita tadi tu. Lepas saya dapat berita sedih yang pasal mak saya panggil Umi. Mak saya masuk wad kecemasan. Masa tu saya dah lama tak balik tau. Dah lama sangat-sangat tak balik. Sebab dah plan dah minggu tu sepatutnya saya nak balik Johor. Dan nak bawa korang sekali lah surprise mak saya. Sebab saya ada something nak surprise. Tapi kita manusia kan, yang lemah ni, yang merancang, yang belum menentukan. Maksudnya semua tak jadilah. Apa yang kita plan tu semua tak jadi. Itu semuanya dengan kehendak Allah. Saya baliklah kejap masa dapat tahu mak saya masuk kecemasan. Masa tu tak dapat tahu lagi jawapan yang mak saya ada positif COVID. Dah sampai Seremban. Kita orang dah gerak awal. Sampai Seremban dapat tahu yang mak saya ada positif COVID. Masa tu Allahu Akbar. Memang takbir banyak-banyak yang kita orang confirm memang tak boleh masuk nak ziarah dah. Bayangkan dah lama tak jumpa. Lepas tu tiba-tiba dapat tahu COVID positif, lagi lah susah nak jumpa. Lepas tu dia tidurkan lagi. So agak sedih. Sedih sangat. Masa tu dah mula start menangis. Dan masa tu lah sikit-sikit perasaan tu macam ke laut, macam ada sedikit down. Lepas tu rasa macam tak tahu boleh, macam tak, otak tu tak boleh fikir macam mana nak cakap, tak tahulah. Hari demi hari dapat berita macam-macam daripada hospital tentang mak saya dan keadaan mak saya kat sana. Lepas tu makin mencabarlah keadaan tu. Lepas tu nak pendekkan cerita, hari yang terakhir, hari Jumaat pagi pukul 12 lebih macam tu, masa tu saya tidur awal. Bukan sebab memang dah biasa tidur awal. Saya memang biasa tidur lewat. Tapi masa tu saya tidur awal sebab keletihan. Saya kan kerja. Letih dia macam lain macam sangat-sangat. So saya tidur awal. Masa tu doktor call adik-adik saya, call ayah saya. So yang dapat adik saya yang 3 orang tu, saya ada 3 orang adik, saya anak sulung. Yang tak dapat saya dengan ayah saya je. Masa tu buat video call mak saya. Wujudlah Alhamdulillah sepupu saya buat video screen video. So nampak lah kan, mak saya masih tak sedar lagi rasanya. Dan masa tu rasa macam sedih sangat, tak dapat nak angkat call. Dan mak saya masa tu tak boleh bercakap lagi. Saya bangun awal pukul 5 ke 4.30 macam tu. Nervous lah. Sebab
Alamak, menyesalnya tak angkat call. Okey, lepas tu bila dah rasa nervous, bangun, lepas tu solat sunat tahajud, doa banyak-banyak. Lepas tu doa. Masa dekat subuh saya, lagi 5 minit nak azan subuh macam tu, dapat berita yang mak saya dah tak ada. Masa tu memang menangis lah, yang tak terkata, tak berhenti-berhenti. Dalam seminggu mak saya dekat Wat, saya menangis dekat rumah. Yelah, kat rumah tak boleh ziarah. Lepas tu bila dapat berita macam ni, lagilah bertambah sedih sangat-sangat. Dia macam, apa aku nak buat? Macam tak percaya. Macam betul ke mak aku pergi? Macam tak percaya sangat-sangat. Betul. Lepas tu bila tengok orang lain, orang-orang tua, sampai cakap, kenapa orang tu tak mati pun? Dia macam tu sekali timbul perasaan yang pelik-pelik. Dia macam kenapa kan? Sedih sangat-sangat. Baru saya sedar betapa nikmatnya ada ibu. Sebelum saya sedar, sebelum saya perasan, memang sedih. Maksudnya saya sedar tu macam kehilangan mak tu yang membuatkan saya macam, oh macam ni rupanya bila orang yang tak ada mak, perasaan dia. Lagilah mak kita tu bukan tua sangat pun, muda, tengah-tengah, baru 50-an. Jadi macam tengah-tengah lah 50-an tu. Sebab tengok orang lain ada yang hidup sampai 80-an, sampai 90-an pun ada kan. Tapi mak saya tengah-tengah. Dia tak muda, tak tua. So sedih sangat yang tak terkata lah. Macam saya ada video yang saya ada buat video yang arwah Siti Sarah tu. Kan rasa sedih macam tu. Dia lebih lagi. Korang boleh tengok dekat sini. Link ke sini. Nanti saya letak link video sedih seharian masa Siti Sarah pergi. Sedih dia macam tu, tapi lebih lagi. Lebih ekstra. Dan perasaan kehilangan seseorang tu pun bertambah-tambah. Yelah, kehilangan orang yang kita sayang tu mak kita lah. Malam tadi sebelum saya nak rekod video ni, saya dah menangis puas-puas supaya saya tak ada ambil masa menangis depan korang. Yang korang tengok sekarang ni, saya bertahan, saya cuba bertahan, saya jadi kuat. Sebab dah hampir dekat 2-3 minggu saya down sangat-sangat. Bila dapat berita macam ni, lagi down. Lagi macam tak boleh fikir lah, macam tak waras tau. Buat kerja tapi buat kerja tu macam tak sampai. Tak rasa kita kemas. Macam perasaan tu dekat tempat lain, fikiran tempat lain, tapi tangan kita semua tengah buat kerja. Macam tu. Dia punya rasa sedih. Itulah yang membuatkan video saya yang last tu. Ikutkan memang ada je video yang seterusnya, tapi saya tak mampu nak post. Masa tu mak saya dekat Wat. Lepas tu dapat berita lagi macam ni, saya tak berani nak post. Saya macam sedih sangat-sangat. Memang terror lah kat luar sana yang perasaan dia lagi kuat lah daripada saya. Saya ni lemah semangat sikit orang dia. Jadi ambil masa lah nak pulihkan perasaan kesedihan tu. Itu je lah saya nak cerita. Kenapa saya dah lama tak buat video. Jadi saya nak ambil mood balik buat video tu. Ambil mood balik untuk bercakap dengan korang tu. Saya cuba buat sesuatu. Contoh, saya pegang kamera. Saya buat kerja lah supaya benda perasaan down tu hilang sikit-sikit. Saya kena buat kerja benda yang kita suka. So sekarang ni saya memang suka buat benda macam ni. Saya cuba buat supaya perasaan down tu hilang. Kalau tak nanti benda tu akan berfikir macam mana, macam tak boleh hidup tau. Macam kan tak boleh hidup. Macam nak cakap orang yang kita sayang sangat-sangat, perasaan tu lain. Allah tu tahu, Allah dah plan, Allah dah buat yang terbaik untuk kita. Kenapa? Bukan kenapa, ada maksud Allah ambil mak saya. Ada maksud kat situ. Ada hikmah, semuanya ada kebaikan kat situ. Kita tak tahu sebab Allah hantar satu ujian tu untuk kita supaya kita lebih
lebih memahami, lebih matang benda tu. Setiap ujian yang datang tu akan membuatkan kita lagi matang lah. Kita cuba lalui ujian-ujian yang Allah bagi tu. Kita ikut je, flow je. Kita follow je apa yang Allah bagi tu. Tak boleh kita nak membalas kan. Dekat luar sana kalau korang rasa macam down sangat macam saya ni, saya rasa yang pertama korang kena doa. Doa kuat-kuat supaya benda tu tak kacau fikiran kita. Tak kacau fikiran kita. Yang kedua, korang buat benda yang korang suka. Cari. Sedangkan makan yang kita suka pun tak rasa, cari benda lain. Ada orang boleh makan, tapi saya cuba makan pun dia tak rasa. Sedap-sedap tapi tak rasa, tak sampai. Dia punya down tu macam, ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Saya sedih sangat. Saya rindu sangat mak saya. Dah hampir 3 minggu saya tak buat video call dengan mak saya. Kalau tak, saya selalu buat video call. Suka kacau-kacau dia. Tapi sekarang dah tak boleh kacau dah. Dia dah rehat betul-betul. Allahuakbar. Okay. Itu je lah saya nak cerita dengan korang untuk hari ni. Nanti InsyaAllah dengan video ni asbab saya jadi semangat. Dan saya akan teruskan lagi buat video InsyaAllah untuk korang. Ya, saya tahu sebab ada juga yang tanya saya, mana video baru diorang nak tengok. So, ya, terima kasih. Sebab korang lah yang bagi semangat juga. Terima kasih. Dan terima kasih juga dekat kawan-kawan saya dekat Facebook, dekat Instagram, dekat WhatsApp, Twitter, YouTube. Semua kawan-kawan saya dekat dalam alam maya ni bagi semangat. Terima kasih. Yang tak kenal, yang kenal, semua bagi semangat. Semua bagi kata-kata yang positif. Terima kasih sangat-sangat. Dengan keluarga, saudara, semua itulah. Apa-apa pun kita terima qada dan qadar. Inilah namanya. Kena yakin qada dan qadar. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okay, terima kasih korang sebab sudi subscribe, like dan komen. Okay, bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.